Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria-ceria selalu. Baik, kita sambung kelas matematik kita pada minggu ini. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk pecahan per seratus dan perpuluhan. Dah bersedia semua? Jom kita belajar bersama-sama dengan Cikgu Kamarul. Jom. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pengajaran, murid dapat 1. Menyatakan sifat perpuluhan sifar 1 hingga sifar perpuluhan 99 dalam angka dan perkataan. 2. Mewakilkan perpuluhan dengan petak 100 dan sebaliknya. Pecahan per 100 dan perpuluhan. Baik, di sini ialah petikan gambar daripada buku teks. Jom kita lihat perbualan antara dua orang rakan. Cantiknya, jubin dinding ini berwarna-warni. Ada 100 keping jubin, 16 daripadanya biru. Baik, di sini kita dapat lihat jumlah keseluruhan jubin ialah 100, manakala jubin berwarna biru ialah 16. Pertama sekali kita perlu cari apakah pecahan bagi jubin berwarna biru. Pecahan bagi jubin berwarna biru ialah 16 per 100. 16 per 100. Seterusnya, kita perlu cari apakah perpuluhan berkaitan tentang jubin biru. Baik, 16 per 100 sama dengan sifar perpuluhan 16. Sifar perpuluhan 16. Baik, seterusnya mari kita lihat cara menukar pecahan kepada perpuluhan. Yang pertama, diberi 35 per 100 sama dengan berapakah nilai perpuluhannya? Macam mana nak cari? Baik, jom kita lihat sama-sama. 35 per 100. Baik, pertama sekali kita tuliskan 35 di sebelah kanan. Kemudian kita lihat 100 ada berapa sifar di dalam 100. Di sini kita dapat lihat ada 2 sifar. Baik, untuk menukar pecahan kepada perpuluhan, kita perlu gerakkan titik ke hadapan. Berapa banyak petak yang kita perlu gerak? Kita perlu gerakkan 2 kali. Kenapa 2 kali? Kerana sifar ada 2. Jadi 35 kita gerakkan titik ke hadapan 2 kali, maka titik akan berada di depan 35. Apabila titik berada di bahagian depan, kita perlu tambahkan sifar di depan. Maka jawapan kita ialah sifar perpuluhan 35. Sifar perpuluhan 35. Baik, seterusnya mari kita lihat di dalam petak 100, 35 per 100, berapakah petak yang perlu diwarnakan? Betul, kita perlu warnakan sebanyak 35. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana cara untuk menukar pecahan kepada perpuluhan. Di sini diberi 75 per 100 bersamaan berapa nilai perpuluhan. Mari kita cari bersama-sama. Baik, pertama sekali kelas, kita salin dulu 75 per 100 sama dengan tuliskan 75 di bahagian kanan. Baik, ingat, pertama sekali kita perlu lihat ada berapa sifar di dalam 100. Di sini kita dapat lihat dalam 100 ada 2 nilai sifar. Ada 2 nombor sifar. Baik, jika ada 2 sifar, kita perlu gerakkan titik ke hadapan sebanyak 2 kali. 1, 2. Maka sekarang titik berada di hadapan 75.
Jika titik di bahagian depan, kita perlu tambahkan sifar di depan. Maka jawapan kita ialah sifar perpuluhan 75. Sifar perpuluhan 75. Baik, cikgu nak ingatkan di sini, apabila di dalam perpuluhan, nombor selepas titik tiada lagi nilai tempat, yakni tiada lagi puluh, ratus ataupun ribu. Kita perlu sebut nombor satu persatu. Sebagai contoh, sifar perpuluhan 75. Sifar perpuluhan 75. Baik, seterusnya mari kita lihat, jika 75 per 100, berapakah jumlah petak yang perlu kita warnakan? Betul, kita perlu warnakan sebanyak 75 kotak kecil. Okey, baik, seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk menukar perpuluhan kepada pecahan. Yang pertama, diberi sifar perpuluhan 38 bersamaan dengan berapakah pecahan yang sama nilai dengan sifar perpuluhan 38. Jom kita lihat sama-sama bagaimana untuk mencari pecahan kepada perpuluhan. Langkah yang pertama, kita perlu gerakkan titik ke bahagian belakang sekali. Baik, di sini kita lihat titik di depan 3, betul? Baik, kita perlu gerakkan berapa kali? 1, 2. Kita perlu gerakkan 2 kali. Okey, bila kita gerakkan 2 kali titik ke kanan, maka kita perlu perkan dengan nilai yang ada 2 sifar. Maka nilai yang ada 2 sifar ialah 100. Jadi sifar perpuluhan 38 sama dengan 38 per 100. Baik, seterusnya cuba kita lihat 38 per 100. Berapakah petak 100 yang kita perlu warnakan supaya nilai dia menjadi sifar perpuluhan 38? Betul, kita perlu warnakan 38 petak untuk menjadi sama nilai dengan sifar perpuluhan 38. Contoh yang berikutnya, menukar perpuluhan kepada pecahan. Berikut diberi sifar perpuluhan 92 bersamaan dengan berapakah nilai pecahannya. Jom kita cari sama-sama. Baik, kelas pertama sekali kita perlu gerakkan titik perpuluhan ke bahagian belakang sekali nombor. Baik, di sini kita lihat berapa kali yang kita perlu gerakkan titik. 1, 2. Maka kita perlu gerakkan titik ke belakang sebanyak 2 langkah. Bila kita gerakkan 2 langkah, bermaksud kita perlu letakkan atau cari nombor yang mempunyai 2 sifar. Jadi nombor tersebut ialah 100. Jadi jawapan kita 92 per 100. 92 per 100. Baik, seterusnya cuba kita cari berapakah petak per 100 yang kita perlu gunakan supaya nilai dia bersamaan dengan sifar perpuluhan 92. Betul, kita perlu warnakan sebanyak 92 petak untuk nilai sifar perpuluhan 92. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok macam mana nak bandingkan perpuluhan. Di sini diberi sifar perpuluhan 12 dan sifar perpuluhan 21. Macam mana kita nak bandingkan perpuluhan, kelas? Okey, di sini cikgu nak bagikan satu cara yang mudah dan tepat serta jelas macam mana kita nak buat perbandingan antara perpuluhan, iaitu kita gunakan petak per 100. Okey, untuk menggunakan petak per 100, kita perlu tukarkan pecahan kepada pecahan, perpuluhan kepada pecahan. Jadi sifar perpuluhan 12 pecahannya ialah 12 per 100. Maka petak yang perlu dilorikkan adalah sebanyak 12 petak. Okey, seterusnya kita tengok macam mana pula dengan sifar perpuluhan 21. Pecahannya ialah 21 per 100.
Jadi petak yang kita perlu warnakan adalah sebanyak 21 petak. Jadi di sini kita dapat lihat dengan jelas sifar perpuluhan 12 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 21. Kita bandingkan dua perpuluhan berikut. Sifar perpuluhan 9 dengan sifar perpuluhan 59. Langkah yang pertama, kita perlu sediakan petak 100. Langkah yang kedua, kita perlu tukarkan perpuluhan kepada pecahan. Sifar perpuluhan 9 bersamaan dengan 90/100. Maka petak yang perlu diwarnakan adalah sebanyak 90 petak kecil. Mari kita lihat sifar perpuluhan 59 pula. Pecahan untuk sifar perpuluhan 59 ialah 59/100. Maka petak yang perlu diwarnakan adalah sebanyak 59 petak. Okey, di sini kita dapat membuat perbandingan. Sifar perpuluhan 9 lebih besar daripada sifar perpuluhan 59. Jom kita lihat perbandingan yang seterusnya. Diberi sifar perpuluhan sifar 5 dan sifar perpuluhan 5. Jom kita banding antara dua ini. Yang mana yang kecil, yang mana yang besar. Langkah yang pertama, kita perlu tukarkan kepada pecahan. Jadi sifar perpuluhan sifar 5 adalah sama dengan 5/100. Maka petak yang perlu diwarnakan adalah sebanyak 5 petak. Jom kita lihat pula sifar perpuluhan 5. Apakah pecahan bagi sifar perpuluhan 5? Ya, pecahan bagi sifar perpuluhan 5 ialah 50/100. Maka kita perlu warnakan 50 petak kecil. Okey, maka di sini dengan jelas kita dapat membuat perbandingan. Sifar perpuluhan sifar 5 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 5. Okey, baiklah. Tadi kita dah tengok beberapa contoh dan juga penerangan berkaitan tajuk kita pada hari ini. Jadi, untuk meningkatkan lagi kefahaman kita dan memantapkan lagi kemahiran untuk kita kuasai, jom kita buat latihan. Jom. Baik, perhatian kelas. Okey, untuk latihan hari ini, cikgu nak sila buat latihan di dalam buku aktiviti matematik pada muka surat 63, 64 dan 65. Baik, selamat menjawab kelas. Okey, sudah siap? Okey, jika dah siap, cikgu nak awak ambil gambar latihan yang awak siap. Kemudian hantarkan gambar tersebut terus ke Telegram PDPR Matematik. Okey, terima kasih. Okey, selesai. Baik, tahniah semua. Okey, terima kasih kerana semua berjaya mengikuti kelas matematik kita pada hari ini. Jadi setakat ini saja kelas matematik bersama dengan Cikgu Gamarul. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum.